Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. InsyaAllah kita akan mengikuti satu sesi pengkuliahan dalam subjek mustalahul hadis. Teks yang kita guna pakai iaitulah Taisir Mustalahil Hadis. Taisir maknanya mempermudahkan ilmu Mustalahil Hadis. Ditulis oleh seorang profesor dalam ilmu hadis, namanya Ustaz Dr. Mahmud At-Tahan. Ditulis di situ bahawa dia ni profesor hadis di Fakulti Syariah dan Pengajian Islam Universiti Al-Kuwait, Ustazul Hadis bi Kulliyati Syariah wa Dirasat Al-Islamiyah di Jamiatul Kuwait. Tapi sebenarnya dalam mukaddimah ni ada kisahlah Profesor Dr. Mahmud Tahan ini dia cerita bahawa buku ini asalnya dia tulis ketika dia jadi profesor hadis di Universiti Islam Madinah, Al-Jami'atu Al-Islamiyatu bil Madinatil Munawwarah. Kerana dia melihat bahawa teks daripada buku-buku lama tu payah. Antaranya pernah dimukarrarkan di situ ditulis kitab Ulumul Hadis ataupun Muqaddimah fi Ulumul Hadis karangan Ibnu Salah. Jadi buku tu payah dia kata. Walaupun direngkaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab di At-Takrib dan disyarahkan pula oleh As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi bisyarhi Takribin Nawawi. Tapi masih lagi sukar untuk pelajar-pelajar generasi baru ini. Maka dipermudahkan lagi ilmu ini dalam teks yang kita pakai ini, iaitulah Taisir Mustalahil Hadis. Jadi insyaAllah pada pertemuan ini kita melihat dahulu satu tajuk, iaitulah Nubzatun Ta'rikhiyatun an Nash'ati Ilmil Mustalahi wal Atwaril Lati Marra Biha. Iaitulah sekilas pandang tentang sejarah kemunculan ilmu mustalah dan peringkat-peringkat yang dilaluinya. Yang kedua, Ashharul Musannafat fi Ilmil Mustalah. Buku-buku utama ataupun buku-buku paling masyhur dalam ilmu mustalah hadis. Dan yang ketiganya ialah Ta'rifatun Awwaliyah, pengenalan awal. Jadi ini 3 topik asas yang akan kita lihat. Pertamanya sejarah kemunculan ilmu mustalah. Yang kedua, tulisan-tulisan ataupun rujukan-rujukan asal kepada ilmu ini. Yang ketiganya ialah berkenaan dengan beberapa terminologi ataupun istilah-istilah asas yang perlu diketahui sebelum daripada kita membicarakan tentang ilmu mustalahul hadis. Jadi kita tengok daripada awal ini ditulis bahawa Nubzatun Ta'rikhiyatun an Nash'ati Ilmil Mustalahi wal Atwaril Lati Marra Biha. Sejarah ringkas tentang kemunculan ilmu mustalah dan perkembangannya, peringkat-peringkat yang dilalui, hasil pengembangannya sepanjang sejarah. Yulahizul bahithul mutafahisu annal ususa wal arkan al asasiyata li'ilmi al mustalahi ataupun li'ilmi riwayati wa naqli al akhbari mawjudatun fil kitabil aziz was sunnatin nabawiyah. Al-bahis, seorang pengkaji, yulahizu, akan dapat
membuat pemerhatian, pengkaji yang mutafahis, pengkaji yang teliti, yang mendalami akan mendapati bahawa asas-asas dan rukun-rukun asas, prinsip-prinsip utama kepada ilmu riwayah, ilmu periwayatan berita secara umumnya, wanakil akhbar, dan pemindahan hadis ataupun pemindahan berita, itu sudah siap ada dalam Quran dan Sunnah. Faqad jaa fil Qur'anil Karim qawluhu ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba. Fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka carilah kepastian. Ayat ini satu ayat dalam surah Al-Hujurat, ayat 6. Ayat ini umum, tetapi menjadi dasar yang paling utama kepada kemunculan ilmu hadis, dan ilmu penapisan pemberitaan, secara umumnya. Tuhan kata, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik. Biasa kita dengar panggilan Tuhan ini untuk iman, untuk syariat, untuk sembahyang, untuk puasa, untuk ibadat. Tapi kali ini panggilan yang sama, wahai orang-orang yang beriman, tetapi tajuknya ialah penapisan berita. Jangan mudah menerima berita. In ja'akum fasiqun, jika datang kepada kamu seorang fasik, jadi menunjukkan bahawa sebelum daripada kita melihat berita, tengok siapakah pemberita, siapakah pembawa berita. Kalau dia fasik, maksudnya pembawa berita ni ada dua. Satunya pembawa berita yang adil, satunya pembawa berita yang fasik. Dan dua-dua tu menentukan sikap kita kepada berita yang dia bawa. Binaba'in, dengan satu berita. Fatabayyanu, maka carilah kesahihannya. Semak dulu, betul ke tak betul berita yang dia bawa. Jadi ini orang panggil prinsip asas kepada kemunculan ilmu mustalah hadis secara khusus dan ilmu penapisan berita secara umum. Orang panggil al-bahthu anil rawi qabla al-marwi. Kita akan kaji, kita akan semak siapakah perawi, siapakah pembawa berita. Sama ada dia adil ataupun dia fasik, sama ada dia dhabit ataupun tidak, nanti akan dikupas dalam ilmu mustalah. Maka tolong cari kepastian. Maksudnya kalau dia seorang yang adil, maka terimalah. Kalau dia seorang fasik, tidak diterima. Wa jaa fi sunnati qauluhu ta'ala. Okey, yang keduanya qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya hadis, Hadis yang boleh kita jadikan sebagai dasar pada ilmu periwayatan ialah hadis yang menggalakkan umat Islam meriwayatkan hadis. Iaitulah sabda Nabi SAW, Naddarallahu ra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballaghin aw amin sami'in. Hadis ni sebenarnya doa. Naddarallahu ra'an dengan makna Allahumma naddir imra'an. Ya Allah, ceriakan wajah seseorang. Siapakah? Sami'a minna syai'an. Seorang yang pernah dengar daripada sesuatu. Faballaghahu, lalu dia menyampaikannya. Kama sami'ahu, sebagaimana yang dia dengar. Farubba muballaghin aw amin sami'. Boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya lebih menyimpan daripada yang mendengar. Tengok hadis ini membawa beberapa petunjuklah. Yang pertamanya galakan untuk tabligh. Galakan untuk riwayah. Jadi apa yang kita dengar tu riwayatkan, sampaikan. Kemudian bukan sebarang penyampaian, bukan sebarang tabligh. Dia mestilah disampaikan dengan penuh disiplin. Dia kena dengar betul-betul,
dan dia kena sampaikan betul-betul. Ya. Dia menyimpannya dan dia menyerahkan kepada orang lain ataupun menyampaikan kepada orang lain sebagaimana yang dia simpan dengan telitinya. Ya. Jadi ini dasar penyampaian hadis yang disebut oleh Nabi SAW, selain daripada kelebihannya. Orang yang menyampaikan hadis, kelebihannya nadharah, ya, Tuhan ceriakan. Ini kerana dia menjaga kesegaran hadis. Maka Tuhan juga memelihara kesegaran dirinya, terutamanya wajah. Kemudian riwayat lain dia menyebut farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Boleh jadi penanggung fiqh membawanya kepada orang yang lebih faqih. Ya. Ini juga masih lagi dalam kelebihan kita menyampaikan. Boleh jadi duduk dalam simpanan kita tidak terjaga, tidak terpelihara dan tidak difahami. Tapi jika diberi kepada orang lain lebih menjaga, lebih menyimpan dan lebih memahami. Wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Boleh jadi penanggung fiqh bukanlah seorang yang faqih. Dia tanggung saja. Kita macam keldai, bawa ataupun macam kereta yang bawa barang. Dia tak tahu apa barang tu, ya. Yang bawa buku. Dia hanya meriwayatkan. Boleh jadi dia menyampaikan kepada orang dan orang lain lebih faham. ففي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث النبوي الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار. Jadi Quran dan hadis yang kita baca ini ada prinsip tentang at-tasabbut. At-tasabbut dengan mana at-tabayun. Ya, fatasabbatu fatabayyanu. Mana cari kepastian, menuntut kepastian. Ya, jangan diterima bulat-bulat. Fi akhdhil akhbar, ketika mengambil hadis, wa kaifiyati dhabtiha. Dan bagaimana cara untuk kita jaga, pelihara hadis. Ya, dengar betul-betul, hafal betul-betul, sama ada hafalan dada ataupun hafalan tulisan. Bilintibahilaha, iaitulah sedar dan jaga ketika menerimanya. Wa wa'yiha, memeliharanya. Wa tadqiq fi naqliha lil akharin, dan teliti ketika menyampaikannya kepada orang lain. Jadi dia ada dua peringkat lah, peringkat tahammul, dia panggil peringkat menanggung, peringkat talak, peringkat menuntut, itu pun ada adab dan disiplinnya. Dan satu lagi kita ada adab dia panggil. Peringkat fi marhalatil adab wa ta'lim wa tabligh wa riwayah. Peringkat menyampaikan, peringkat menunaikan amanah, peringkat meriwayatkan kepada orang lain, peringkat guru ataupun peringkat mengajar. Ya. Kedua-duanya kena disiplin. Wa imtithalan li amrillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam faqad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yatasabbatuna fi naqlil akhbari wa qabuliha. Jadi mematuhi perintah Allah dan Rasul inilah, maka para sahabat mencari kepastian di dalam menanggung, dalam memindahkan berita dan menerimanya. Memindah dengan amanah dan menerimanya pun dengan penuh amanah. Dan disiplin. La siyama idza syakku fi sidqin naqillah. Terutamanya kalau dia syak pada kebenaran, kejujuran, betulnya ataupun tepatnya orang yang membawa berita itu. An-naqil. An-naqil ialah arawi. Arawi. فظهر بناء على هذا الموضوع الإسناد. فظهر بناء على هذا موضوع الإسناد. Maka muncullah, dibina di atas perkara ini, timbul isu sanad. Ya? Sanad. Sanad maksudnya setiap perawi kena beritahu siapakah gurunya. Siapakah gurunya. Dan siapakah, sehinggalah menjadi silsilah, ya, jalinan-jalinan sanad. Ya. Wa qimatuhu fi qabul akhbar aw raddiha. Ya. Nilaian sanad. Akhirnya sanad sangat bernilai. Untuk apa? Qabulil akhbar aw raddil akhbar. Sama ada nak terima berita ataupun nak tolak berita. Ya.
Faqad jaa fi muqaddimati sahih Muslim an Ibn Sirin qala lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, ya. Dalam muqaddimah sahih Muslim daripada Ibn Sirin dikatakan mereka orang dahulu tidak bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, jadi orang dulu maknanya sahabat, ya. Sahabat mereka walaupun mengambil hadis kadang-kadang sesama mereka, tetapi mereka tidak beritahu pun ketika meriwayatkan, mereka tak beritahu siapa guru dia dari kalangan sahabat. Dia terus kepada Nabi SAW. Kita qala Rasulullah SAW. Dan orang dulu tidak berhajat kepada sanad kerana hadis dipercayai dan semua orang boleh dipercayai dan tidak ada isu penipuan dan juga rekaan dan juga pembohongan. Semuanya bertakwa kepada Allah dan siqah dipercayai, ya. Tetapi apabila berlaku fitnah di sini ialah fitnah rekaan hadis, dipanggil al-wad'u fil hadis. Mereka hadis Nabi SAW kerana perbalahan-perbalahan yang timbul perbalahan politik di antara Syiah dan Ahli Sunnah, Khawarij dan Ahli Sunnah, muncul pula firaq, mazhab sama ada mazhab akidah ataupun mazhab fiqh. Akhirnya masing-masing nak menang dan kemenangan ialah pada dalil. Maka mereka mengada-ngadakan dalil dengan memalsukan hadis Nabi SAW. Ini dianggap fitnah. Jadi bila munculnya hadis mula direka, qalu sammu lana rijalakum. Mereka mula berkata, namakan siapa guru kamu. Jangan terus kepada Nabi SAW. Kamu ambil daripada siapa? Untuk kita menilai kamu dan menilai guru kamu juga. Maksudnya menilai sanad. Fayunzaru ila ahli sunnah. Kalau guru tu ahli sunnah, bukan Syiah, bukan Khawarij, fayukhadhu hadithuhum. Maka hadis mereka diambil. Dulu mudah-mudah jelah. Kemudian diperketatkan. Wa yunzar ahli bid'ah fala yukhadhu hadithuhum. Dilihat kepada ahli bid'ah dan tidak diambil. Ahli bid'ah di sini ialah firqah ataupun kumpulan-kumpulan baru muncul. Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, macam-macam, ya. Batiniyah. Fala yukhadhu hadithu, tidak diambil hadis mereka. Wa bida'an ala anna al-khabara la yuqbalu illa ba'da ma'rifati sanadihi faqad dhahara ilmul jarhi wa ta'dil, ya. Jadi berdasarkan bahawa sesuatu berita tidak akan diterima melainkan selepas diketahui sanadnya, maka muncullah ilmu jarhi wa ta'dil wal kalamu ala ruwah. Ini ilmu sanad orang panggil, ya. Yang merupakan di antara ilmu paling awal kepada ulumul hadis, ya. Kita ada ilmu rijal, ilmu tentang perawi, biografi perawi, ilmu jarhi wa ta'dil, ilmu tentang nilaian kepada perawi sama ada mahu diterima atau tidak mahu diterima. Wa ma'rifatul muttasil awil munqati', nak tahu mana sanad yang bersambung, mana sanad yang terputus. Wa ma'rifatul ilal, penyakit dalaman. Jadi ilmu-ilmu awal yang muncul yang membentuk ulumul hadis, ya. Ilmu akhirnya ulum, ya. Wa dhahara al-kalamu fi ba'd ar-ruwah lakin ala qillah. Dan mula ada perbahasan dan pengkritikan kepada perawi walaupun sedikit, liqillatir rawatil majruhin fi awal amri, kerana mereka awal tidak ramai perawi yang dicela ataupun perawi yang tidak diterima, ya. ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وكيفية تحمله وأدائه. Kemudian ilmu ini makin meluas. Muncul berbagai bentuk keilmuan dan disiplin untuk menjaga min nahiyati dhabtihi, tujuannya ialah untuk menjaga keaslian dan keabsahan hadis, wa kaifiyati tahammulihi, bagaimana cara menanggung, wa adaihi, dan bagaimana cara menyampaikan. Tahammul ialah peringkat murid, adab peringkat guru. Dua-dua tu ada adab dan dua-dua ada disiplin, ada etika dia.
Wa ma'rifati nasikhihi min mansukhi, dan tahu kemudian bila dah diterima hadis kena tahu pula nasikh dan mansukh. Wa gharib. Gharib di sini ialah perkataan-perkataan yang perlu dihuraikan. Illa anna dhalika kana yatanaqalahu ulama syafawiyan. Tapi ilmu ini peringkat awalnya dipindah oleh ulama secara lisan, secara lisan. Kemudian ditulis, kemudian masuk buku. Summa tatawwara al-amru wa sarat hadhihi al-ulumu tuktabu wa tusajjal. Kemudian ilmu ini mula dicatat dan dimasukkan buku. Lakin fi amkinatin mutafarriqatin minal kutub. Tetapi dalam tempat-tempat yang berbeza daripada kita. Jelas dulunya, ialah mana-mana ilmu pramatangnya dia masuk dalam ilmu lain. Kemudian barulah berpisah, barulah merdeka. Mamzujatan bi ghairiha. Mereka awal dia bercampur dengan ilmu lain. Terutamanya ilmu usul fiqh, ka ilmu usul. Usul ini usul fiqh, wa ilmu fiqh. Jadi ulum hadis ni ada dalam kitab usul fiqh, seperti Ar-Risalah karangan Imam Syafi'i. Ada dalam fiqh, seperti Al-Um karangan Imam Syafi'i. Dan juga ada dalam hadis, ada dalam ilmu hadis, seperti ada dalam Muqaddimah Sahih Muslim contohnya, Ilal Tirmizi, hujung kitab Tirmizi ada nama kitab Ilal, itu ulum hadis, wa mislu kitab Risalah wa kitabil wa akhiran lamma nadudatil ulum, apabila ilmu ini telah masak, wastaqara al-istilah, dan istilah telah mengambil tempatnya, telah stabil, telah establish, istaqalla kullu fannin an ghairihi, maka setiap ilmu telah merdeka. Setiap ilmu telah mengambil lapangan masing-masing. Wa dzalika fil qarni ar-rabi' al-hijri. Kemuncaknya kurun keempat. Hanya selepas ilmu hadis. Ilmu hadis, terutamanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu kurun ketiga. Dia panggil ilmu riwayatil hadis. Adapun kita ni ilmu dirayah, mustalah hadis. Afradal ulama ilmal mustalahi fi kitab mustaqil. Maka muncullah ilmu mustalah dalam kitab tersendiri. Tidak lagi terikat dengan usul fiqh. Ada fiqh. Ataupun ilmu hadis riwayah. Wa kana min awwal man afradahu bitasnif al-qadhi Abu Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdurrahman ibn Khallad ar-Ramahul Muzi. Ini dikatakan kitab pertama yang sampai kepada kita. Ilmu mustalah hadis istiqlalan wa infiradan, secara bersendirian. Tahun 360 Hijrah dia meninggal. Dikenali sebagai Ar-Ramahul Muzi. Kitab dia nama Al-Muhaddithul Fasil baina rawi wal wa'i. Wa sa'adhkuru ashhar al-musannafat. Ar-Rawi. Ar-Rawi ialah guru, Al-Wa'i ialah murid, yang menghafal. Okey, sekarang kita tengok buku-buku utama, Ashhar al-musannafat fi ilmi mustalah. Yang pertama Al-Muhaddithul Fasil tadi, karangan Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdurrahman ibn Khallad ar-Ramahul Muzi, mati tahun 360, mata atau tufiya sanata 360 min al-hijrah, lakinnahu lam yastawfi abhath al-mustalahi kulliha. Tapi biasalah kitab pertama belum lengkap, belum meliputi. Ma'rifat ulumul hadis, ini kitab yang kedua, karangan Al-Hakim An-Naisaburi, karangan mati tahun 405, tahun 405. Lakinnahu lam yuhazzib al-abhas. Tapi dia belum kemas kini, biasa dah pengisah awal, belum kemas. Walam yurtatibha at-tartib al-fanni. Susunan dia tidak mengikut susunan disiplin yang kita tengok hari inilah. Kemudian kita ada Al-Mustakhraj ala Ma'rifat Ulumul Hadis. Ini karangan Al-Asbahani, Abu Nu'aim. Istadraka fihi alal Hakim. Dia tambah kekurangan daripada kitab tadi. Ma'rifat Ulumul Hadis karangan Al-Hakim. Kemudian kemunculan satu nama yang besar dalam ulum hadis, namanya Al-Khatib Al-Baghdadi. Dia ni antara yang paling berjasa pada ulum hadis. Setiap ilmu hadis
ilmu daripada ulum hadis ni, setiap ilmu dia ada kitab. Tapi antara kitab yang paling lengkap dia ialah Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Ya. Al-Khatib Baghdadi meninggal dunia pada tahun 463 Hijrah. Wahuwa kitabun hafilun. Ini kitab besar. Bitahriri masailil hadzal fan. Dia teliti menulis ilmu ini. Ya. Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Ini tentang khusus adab guru, adab murid. Ya. Rawi guru, sami' pendengar, murid. Ya. Ini juga karangan Khatib Baghdadi. Sebenarnya Khatib Baghdadi banyak buku. Ya. Setiap tajuk-tajuk kecil, dulunya kitab tersendiri karangan Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya. Tengok, dia sangat banyak menulis. Ya. Sehingga untuk orang kata, kullu man ansaf, setiap orang yang berlaku adil, alima akan tahu, annal muhaddisin ba'dal khatib iyalun ala kutub. Semua ahli hadis yang datang selepas Khatib Baghdadi, mengenang jasa ataupun mengambil faedah daripada buku-buku yang ditulis oleh Khatib Baghdadi. Kemudian kita ada Al-Ilma' ila Ma'rifat Usul Riwayat wa Taqyid As-Sama' karangan Al-Qadhi Iyad. Kemudian Ma la yasi'ul muhadditsa jahluh karangan Al-Mayan Naji. Kemudian Ulumul Hadis, ini penting ya. Ulumul Hadis karangan Ibnu Salah, dikenali sebagai Ibnu Salah. Ini guru pada Imam Nawawi ya. Meninggal dunia tahun 643 ya, Situmi'atin wa Salasatin wa Arba'in. Kitab dia ni dikenali sebagai Muqaddimah Ibnu Salah. Orang dulu tidak akan menamakan satu kitab sebagai Muqaddimah, melainkan kerana dia terpenting dalam babnya ya. Dalam ulum hadis, Muqaddimah paling penting ialah Muqaddimah Ibnu Salah. Ibnu Salah dia himpun semua kerja-kerja Khatib Baghdadi. Dan disusun dalam satu kitab, diringkaskan dan diedit, ditambah daripada karangan-karangan orang lain. Maka keluarlah orang kata awwalu kitabin manhaji. Ya, satu kitab silibus lengkap kepada ulum hadis. Yang pertama dalam sejarah dikenali sebagai Ulumul Hadis ataupun Muqaddimah fi Ulumul Hadis karangan Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya. Selepas zaman Ibnu Salah, semuanya merujuk pada Ibnu Salah. Ya. Seperti At-Takrib wa Taisir karangan Imam Nawawi. Kitab ini ikhtisar li kitab Ulumul Salah. Ya. Imam Nawawi hanya meringkaskan kitab gurunya, ya, Ibnu Salah. Imam Nawawi sebenarnya ada kitab yang kedua. Ya. Selain daripada ni At-Takrib. Tadinya ni At-Takrib. Ada satu lagi sebenarnya kitab Imam Nawawi ni. Ya. Okeylah. Kemudian daripada Takrib Imam Nawawi disambung oleh As-Suyuti. As-Suyuti tulis syarah kepada Takrib Nawawi. Tajuk dia ialah Tadribur Rawi. Ya. Tadribur Rawi, syarah Takribun Nawawi. Kemudian Nazmud Durar, Al-Iraqi. Al-Iraqi daripada kitab Ulum Hadis dibuat nazam. Dibuat dalam bentuk syair. Ya. Maka dia buat 1000 syair daripada kitab Ulumul Hadis Ibn Salah, nama dia Nazmud Durar. Tapi sebenarnya lebih dikenali sebagai Alfiyatul Iraqi. 1000 bait syair milik Iraqi. Kemudian datang Imam Sakhawi, dia syarah kepada kitab Al-Iraqi tadi. Nama dia Fathul Mughis. Jadi Sakhawi, tengok Sakhawi dengan Suyuti lebih kurang mati. Ya. Ini ulama kurun ke-10 dah. Ya. Suyuti meninggal dunia tahun 911. Ya. As-Sakhawi tahun 902. Kalau tahun dua orang ni belum berlomba. Ya. Jadi oleh kerana As-Suyuti telah syarah kepada Nawawi, Tadribur Rawi, As-Sakhawi dia tak ambil dah Nawawi, dia ambil kitab Iraqi. Ya. Dia syarah dalam kitab dia Fathul Mughis. Kemudian, ini kitab yang menutup perbahasan mustalah hadis. Dipanggil. Ya. Kitab terakhir yang mana kitab inilah muktamad istilah-istilah ulum hadis hari ini, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Meninggal dunia tahun 852. Ya. Samanumiatin
wasnaini wa khamsin minal hijrah. Kitab dia tajuk dia Nukhbatul Fikar. Nukhbatul Fikar. Ya. Nukhbah maknanya rumusan daripada fikiran-fikiran, daripada idea-idea yang paling asas. Ya. Kemudian dia sendiri syarah kitab ni, tajuk dia Nuzhatun Nazar. Ya. Kemudian antara kitab yang terakhir yang menjadi nazam, selain daripada Alfiyah Uruqi dan bentuk syair, bait-bait syair, tadi kita dah berkenalan dengan Alfiyah Iraqi. Tapi hari ini lebih orang ambil yang lebih ringkas, dikenali sebagai Manzumah Baiquniyah. Ya. Ini hanya ada 34 bait sahaja, ya, lebih ringkas. Okey, kemudian kita ambil satu contoh kitab moden, karangan Jamaluddin Al-Qasimi. Sebenarnya orang Melayu kita kenal Jamaluddin Al-Qasimi, tapi tahu nama kitab. Kitab dia Mau'izatul Muttaqin, ya, syarah ataupun ringkasan kepada Ihya Ulumuddin. Ya. Sebenarnya buku dia banyak lagi lah. Ini mujaddid, ya, seorang reformis moden. Nama dia Jamaluddin Al-Qasimi. Dia ada sumbangan kepada ilmu mustalah dengan kitabnya Qawaidut Tahdits. Ya. Okay. Kemudian kita masuk ke tajuk terakhir. Ya. Ta'rifatun awwaliyatun. Ya. Pengenalan asas kepada ilmu mustalah hadis. Ya. Ilmu mustalah. Apa itu ilmu mustalah? Ilmun bi usulin wa qawaidah yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haitsul qabul war radd. Ya, satu ilmu tentang asas-asas, prinsip-prinsip, dikenali, diketahui dengannya situasi sanad, situasi matan, dari segi nak diterima ataupun nak ditolak. Tengok tu lengkap. Maka dia satu ilmu tentang usul. Jadi ilmu ini hanyalah ilmu asas-asas ataupun prinsip-prinsip utama sahaja. Ya. Apa dia? Apa yang dibincangkan tentang ahwalus sanadi wal matni, ya, tentang situasi sanad dan matan. Kita akan bincang hadis pertamanya dari sudut sanad dengan segala perbincangannya, dan juga yang keduanya dari segi matan dengan segala ilmu dan disiplin yang diperlukan. Tujuannya ialah nak terima ataupun nak tolak hadis. Akhirnya penapisan ini berakhir dengan adakah hadis ini makbul, diterima, sahih ataupun hasan, ataupun mardud, ditolak, ya, dhaif ataupun maudhu', direka. Ya. Maudhu'uhu, tajuk ataupun tema. Temanya ialah as-sanad wal matn. Ini yang paling paksi kepada ulum hadis. Ya. Dia akan bincang pasal sanad, dia akan bincang pasal matan. Dari sudut mana? Al-qabul war radd. Nak diterima ataupun nak ditolak. Itu asasnya. Samaratuhu, hasil ataupun buahan ataupun dapatan daripada perbincangannya ialah tamyizus sahih minas sakit. Kita boleh beza mana hadis yang betul, mana hadis yang berpenyakit, ya, mana hadis yang boleh diterima, mana hadis yang boleh ditolak. Sahih ialah makbul, saqim ialah mardud, ya. Okey, hadis. Apa makna hadis? Al-hadis dari segi bahasa al-jadid. Istilah al-jadid baru ni. Saubun hadisun, saubun jadidun, hizaun jadidun, hizaun hadisun. Istilahan ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifah. Ya. Okey, sini bukan kisah barulah. Kisahnya apa yang disandarkan kepada Nabi. Ya. Sama ada perkataan, perlakuan, persetujuan ataupun sifat. Ya. Empat perkara tu. Ya. Perkataan Nabi, Nabi bercakaplah. Kelakuan Nabi. Di sini sahabat yang bercakap, menceritakan kelakuan Nabi. Takrir Nabi tak bercakap, Nabi tak buat. Sahabat yang bercakap, sahabat yang buat, Nabi setuju. Ya, Nabi diam, ataupun Nabi tidak engkar, ataupun Nabi menyebut tentang perkenannya. Satu lagi ialah sifah. Sifah di sini ada dua. Sifah khalqiyah, sifah khuluqiyah. Ya, ini ilmu syama'il. Ilmu tentang sifat Nabi SAW.
sama ada sifat fizikal ataupun sifat dalaman spiritual, kepribadian, atau dipanggil akhlak. Ya. Al-khabar, lughatan an-naba. Khabar dari segi bahasa, naba, berita. Ya. Dari segi istilah, sama dengan hadis. Mudah gitulah, sama dengan hadis. Ya. Kemudian, asar. Asar dari segi bahasa, baqiyatul syai'. Baqiyatul syai'. Maksudnya, baki sesuatu kesan. Macam tapak kaki. Ya. Asarul masyi. Asarus sairi. Ya. Kesan berjalan. Ialah tapak kaki. Jadi asalnya tapak. Ya. Jejak. Istilahan. Ialah sama dengan hadis. Ya. Mustalah hadis. Kalau ikut ilmu mustalah. Asar ialah hadis sama. Ya. Kalau dalam ilmu lain, lainlah. Ya. Isnad. Isnad ada dua makna lebih kurang je sebenarnya. Ya. Sama ada kelakuan sanad, kelakuan menisnadkan, dia panggil azwul hadis ila qailihi musnada. Ya. Menyandarkan hadis kepada siapa yang berkata. Jadi hadis kita tak terus kepada Nabi SAW. Kita, guru kita siapa, guru kepada guru kita siapa, guru kepada guru-guru, sehinggalah sampai kepada Nabi SAW. Ya. Jadi kelakuan menyandarkan hadis kepada siapakah yang menyampaikan kepadanya itu dinamakan isnad. Ataupun silsilatul rijal. Ni nama-nama guru yang telah siap, nama-nama perawi ni orang panggil san isnad. Boleh juga. Ya. Mana isnad dengan mana sanad. Sanad apa dia? Mu'tamad. Dari segi bahasa, benda yang boleh dipegang. Ya. Contohnya, saya menyandar kepada sanad. Ya, belakang. Belakang kita ni orang panggil sanad. Kerana tempat menyandar, ya, tempat dipegang. Istilahan silsilatul rijal, ya, jalinan perawi-perawi yang akhirnya sampai kepada matan. Yalah, daripada Bukhari, guru-gurunya sampailah kepada Ibnu Umar contohnya, sampailah kepada Nabi SAW, sampailah kepada innamal a'malu binniyat. Jadi nak sampai kepada matan itu, perawi-perawi yang disebut sebelumnya, itu dinamakan sanad. Ya. Kemudian matan, al-matnu. Ya. Al-matnu lughatan ma saluba wartafa. Ya. Matan dari segi bahasa, apa yang keras lagi meninggi daripada bumi. Maksudnya bukit lah. Bukit ataupun tanah tinggi. Bukan bukit pasir. Bukit pasir itu boleh beralih. Ini bukit betul. Salub, keras. Irtafa, meninggi. Ya. Istilah yang dimaksudkan di sini ialah ma yantahi ilaihi sanadu minal kalam. Ya, selepas sanad, maka bermulalah matan. Ya. Al-musnad. Al-musnad kita ada al-musnad isim maf'ul. Tak apalah, yang disanadkan. Ya. Istilah kita ada tiga. Pertamanya kitab. Kitabun musnad. Macam musnad Imam Ahmad. Itu kitab hadis yang disusun menurut nama sahabat. Ya. Tidak seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang disusun mengikut tajuk. Ya. Kali ini disusun mengikut nama sahabat. Bermula dengan Musnad Abi Bakrin, Musnad Umar, Musnad Osman, Musnad Ali, itu ada dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Al-hadis marfu' al-muttasilu sanadan. Hadis yang sampai kepada Nabi. Ya. Panggil hadisun musnad. Mana hadisun marfu' muttasil. Hadis yang sampai kepada Nabi yang bersambung sanadnya. Kemudian al-musnad dengan mana sanad. Ada juga. Sanad ialah silsilatul rijal al-musilatu ilal matni. Ya. Jalinan perawi yang sampai kepada matan. Ya. Okay. Kemudian musnid. Apa dia musnid? Musnid ialah ahli hadis yang membawa sanad. Ya. Ini paling rendah. Kata ahli hadis paling rendah ialah musnid. Man yarwil hadis bi sanadihi. Yang ada sanad lalu dia meriwayat. Sama ada banyak, sedikit. Dia memahami, tidak memahami, itu lain cerita. Semata-mata dia mensanadkan hadis, dia panggil musnid. Yang kedua, al-muhaddis. Ya. Al-muhaddis bukan saja meriwayatkan hadis lah, dia faham. Ya. Man yashtaghilu bi ilmu hadis. Ini memang orang yang sepenuh masa dengan ilmu hadis, sama ada riwayah ataupun dirayah. Ya. Riwayah menyampaikan, dirayah penapisan. Al-hafiz. Al-hafiz ada kata sama dengan ahli hadis, muhaddis. Ada kata lebih tinggi. Lebih tinggi.
yang mana ma ya'rifuhu fi kulli tabaqatin aksar mimma yajul, yang sangat mengenali perawi-perawi ramai yang dia tahu daripada tak tahu, ya. Al-Hakim ni ahata ilman bi jami'il hadis, ya, yang meliputi segala ilmu hadis, ya. Sebenarnya ada yang ke-15, ya, ataupun laqab yang paling tersohor iaitu Amirul Mukminin fil Hadis, yang di-Pertuan Agung ataupun Presiden ilmu hadis, ya, seperti di gelaran Imam Bukhari, gelaran Imam Muslim, gelaran kepada sebelumnya Syu'bah ibn al-Hajjaj, Abdullah ibn Mubarak, Imam Malik sendiri, dia orang panggil Amirul Mukminin fil Hadis, ya. Jadi sekadar itu apa yang kita bentangkan dalam pertemuan ini untuk rakaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman wa sallim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.